katanya dekat Jalan Raja Culan ada seorang pemimpin UMNO. SPRM kena segera memantau keadaan ini. Sebab kabarnya dia bukan menteri, dia pemimpin saja, tapi dia mendapat projek yang besar-besar. Dan kabarnya dia mengagih-agihkan wang dedak untuk blogger pula ni. Tapi saya dipahamkan blogger-blogger ni tengah naik angin. Sebab mereka cuma dibayar RM3-400. Allah, murah sangat lah. Murah sangat mereka menilai. Sedangkan dia dapat berbilion punya projek. Ini yang saya katakan tak betul. Nak bagi-bagilah sama rata. Macam cerita Piramli 40 penyamun. Jadi satu untuk kau, satu untuk aku. Okey lah. Ini mereka nak gunakan blogger. Tujuannya lain tak ada. Nak membalun institusi Presiden UMNO. Kerana dia tak puas hati dengan apa yang ada dalam segala. Sebab kita UMNO dah buat keputusan 25 bulan nanti akan mengadakan mesyuarat majlis tingginya. Saya yakin akan melaksanakan apa yang diputuskan oleh Perhimpunan Agung UMNO. Dalam keadaan begini, mereka sudah pun mengupah blogger-blogger ni untuk membalun lah, menulis, mencecer dan sebagainya, supaya menghalang usaha-usaha begini. Dan katanya dibayarnya tak sebanyak mana. Dan tukang penaja pula, tukang khabarnya memberi wang yang banyak. Jadi saya kata penyamun dari Baba pun dia bagi secara sama, melainkan kalau ada IOU lah. Kalau hutang dulu mungkin lah. Dan ini keadaan saya. Begitu juga di Kelantan. Saya dapat kawan-kawan bagi tahu, saya bagilah pandangan pencerahan sedikit. Di Kelantan kabarnya sekarang ni sambil ketawa lah di telefon saya, dia kata tak lama lagi Kelantan tu keliling masjid tu penuh dengan pokok tamar. Saya kata kenapa pula pokok tamar, pokok kurma? Dia kata orang Kelantan tengah mengamuk sekarang ni. Pasal apa? Sebab ada pemimpin dari Kelantan bawa balik buah tamar, pergi ke masjid dan bagi seorang sekotak ke 2 kotak pada mereka. Jadi mereka merasakan bahawa ini caranya mereka dinilai oleh pemimpin. Akhirnya dia marah sangat, dia baliknya ini buah tamar tu. Saya kata kenapa buat begitu? Janganlah membazirkan rezeki. Tapi dia menzahirkan amarahnya pada pemimpin tersebut. Dia kata lain tak ada, maki orang tu, maki orang ni tak betul, orang ni tak betul. Sedangkan dia kata kita bagi buah tamar aja. Habis dia nak balik tu, balik. Jadi di kuartir dia kata tak lama lagi sekeliling masjid di Kelantan tu penuh lah nanti dengan pohon-pohon tamar. Alamak, dia kata macam-macam cerita. Lepas saya kata, halo Wabi, rakyat tak nak sekotak kurma. Sekarang ni rakyat dah tak mahu dah. Rakyat tidak boleh lagi dia beri sekotak kurma, sehelai kain pelekat, sehelai kain batik, sekampit beras. Over. Politik yang begitu sudah dah dianggap sebagai jauh ke belakang. New norm. Rakyat nak tahu apa yang you lakukan untuk rakyat. Rakyat nak tahu apa formula untuk mereka dapat membebaskan diri mereka yang dibaluti dengan kemiskinan. Mereka hidup dalam keadaan cukup terhimpit sekarang. Rakyat nak tahu apa you punya perancangan. Bukan hulu-hulu sana, hulu sini. Dan kabarnya juga di beberapa hotel di sekitar Kuala Lumpur jadikan pusat pertemuan untuk mereka mengagih-agihkan. Ada pula ini kumpulan dia panggil jihad menentang Presiden UMNO. Nakkan ambil duit, pergi bergeraklah ke bahagian-bahagian semua tu, cuba memujuk pimpinan-pimpinan bahagian. Pertama-tama sekali supaya mereka menarik usul yang telah dibentangkan, usul yang dipersetujui untuk menarik sokongan pada PBBM. Jadi untuk itu dibekalkan dengan dedak-dedak tertentu. Jadi saya nak bagi tahulah, dalam keadaan begini saya mengharapkan 25 bulan ni Datuk Seri Zahid Hamidi kena tuntas, kerana tegas, really show your colour as a President of UMNO. Jangan khawatir. Mungkin saudara akan kehilangan sokongan di kalangan 30-40 orang ahli-ahli majlis tinggi ataupun kalangan kelasa-kelasa menteri. Well, it's okay. Kerana saudara ada di belakang saudara warga UMNO. Bila dia game over, yes. Ahli-ahli UMNO dah tak boleh terima dah sekarang ni. Walaupun mereka turun ke lapangan, bertemu dengan pimpinan pelbagai bahagian, mereka tak mampu untuk mempengaruhi ahli-ahli warga UMNO yang dalam dadanya membuat kemarahan. Dan mereka cuma tuntut lain tak ada. Tuntutan mereka adalah untuk diadakan segera pilihan raya umum supaya mereka dapat membuat keputusan yang jelas, supaya kita tahu untuk kepimpinan masa depan. Itu saja. Tak payah dah. Tak payahlah nak bagi duit.
Nak ulu sana, ulu sini, macam saya katakan, musim raya ni, musim apa ini, bulan puasa, bawa kanji, bawa lah. Jadi wakil rakyat pun turunlah ke kampung-kampung, desa-desa, ambil gambar, ni buat kanji, ni semua over, game over, itu semua dah tak ada dah. Rakyat tak pandang. Bukan itu tandanya anda seorang yang prihatin kepada rakyat. Itu bukan pemimpin berjiwa rakyat. Pemimpin yang berjiwa rakyat untuk saat ini, di saat negara menghadapi masalah COVID-19, di saat negara menghadapi kemerosotan ekonomi yang begitu teruk terjejas, adalah apa yang harus anda hidangkan untuk rakyat. What shall you do to this? Sebab itu Datuk Seri Zahid, saya risaulah. Nanti kalau Datuk Seri tak buat, nanti saya kata Datuk Seri pula ini apa-apa Presiden Cak Ayam pula. Jangan risau. Tingkat 38, walaupun mereka serang, bangunan itu kukuh. Jangan risau. Datuk Seri Zahid Hamidi 25 bulan ini tuntas laksanakan tugas tanggungjawab amanah yang diberikan oleh ahli. Don't worry, come what may. Saya berkeyakinan warga UMNO di peringkat akar umbi tertunggu-tunggu bila. Sebab macam saya kata semalam lah, tak mau lagi lah. Tunggu mesyuarat, lepas mesyuarat. Tunggu mesyuarat, lepas mesyuarat. Sampai bila? No way. Tarik. Selesai. Ini keadaan saya dapat tahu. Ada kiriman pada saya dalam mall, dia kata ada seorang pemimpin besar UMNO sedang berusaha memujuk beberapa ahli majlis tinggi. Kononnya kalau Datuk Seri Zahid Hamidi membawa usul untuk meneruskan tindakan yang diputuskan oleh peringkat bahagian dan Perhimpunan Agama UMNO, maka mereka mahu mengusulkan supaya adanya usul undi tidak percaya terhadap Presiden. Why you worry? Anda cukup dengan Bala Tentera 38 di kalangan Majlis Tinggi UMNO. Baca balik perlembagaan. Ahli Majlis Tinggi ini 43 orang. Korumnya berapa orang? Panggil mesyuarat dalam 10-20 orang. Go ahead. Mereka yang tak bersetuju nak bawa usul ni tak percaya tu, please get out from the party. Ya. Kerana sebenar-benarnya warga UMNO sekarang tertunggu-tunggu. Bila Datuk Seri nak pecat Anwar Musa? Bila Datuk Seri nak pecat Syahida Kasim daripada sebagai Ketua Perhubungan? Itu jawatan yang Datuk Seri yang lantik. It is within your power. Pelantikan Ketua Perhubungan Negeri-Negeri adalah prerogatif Presiden Parti. Kalau dah begitu melalak, layan kerja tak ada, semua tak betul, dia saja yang betul. Malahan disanggah sini, sanggah sana sini. Kononnya dia saja yang hebat dari segi ekonomi. Sudahlah. Lantik orang lain sebagai Ketua Perhubungan. Selesai masalah. Kita nak once for all sebab UMNO, Bahtera UMNO perlu berjalan. Pelayaran Bahtera UMNO menghadapi dunia tanpa sepadan. Cabaran lebih besar lagi. Kalau dalaman kita saling korek-mengorek sana sini, tebuk-menebuk sana sini, berantakan sama sendiri. Presiden kata ke kanan, dia orang kata ke kiri. Presiden kata teruskan haluan, mereka kata berhenti. Jangan. Teruskan. Ni Gomo ni, biar itu bagi saya bukan level saya nak cakap lah. Sebab dia masuk ahli UMNO pun jauh sama saya dulu. Saya start masuk UMNO 82. Saya tak mau cerita dah. Tapi kalau dia sentuh saya akan datang ke habis-habisan. Tapi biarlah, saya dia cara dia. So dia nak kempen lah. UMNO itu parti yang demokrasi. Saya tak marah. Buatlah. Cuma jangan pergi peribadi. Jangan sentuh peribadi. Sebab itu saya sekarang ni, macam malam tadi saya bertanya kepada H2O. Datuk Seri Syahmuddin kena jawab. Kerana apa yang dikatakan oleh Muhammad Faiz Nakman daripada Majlis Tinggi Persatu, dalam kenyataannya itu terbuka. Dia kata hal yang saya nyatakan adalah fakta. Kerana kluster mahkamah adalah batu penghalang kepada penggabungan dua parti terbesar Melayu di bawah payung baru, iaitu Bersatu. Ketika dia mengatakan bahawa dia menuduh Datuk Seri Zahid, Datuk Ahmad Maslan, Datuk Seri Najib, yang menghalang pergabungan antara UMNO dengan PBBM. Dia kata para menteri dan timbalan menteri UMNO di bawah pimpinan Datuk Seri Syahmuddin melalui gerakan UMNO 3.0 telah bersetuju membubarkan UMNO dan secara lock, stock and barrel membawa UMNO kepada Bersatu demi penyatuan umat. Yang ini saya tunggu Datuk Seri Syahmuddin kena jawab. Kalau tak betul, kata tak betul. Kerana kalau tak akan dia buat kenyataan itu. Memang saya tak tahu mungkin tujuan dia untuk memecah belahkan sama kita, tetapi perlu dijelaskan. Warga UMNO nak tahu betul tak ada gerakan begini.
yang gerakan UMNO 3.0. Oh, padahallah kamu nak buang Presiden UMNO. Kerana rupanya kamu nak UMNO melutut balik kepada PBM. Sia-sia perjuangan selama hari ini. Dan kita semua tahu. Semua kita tahu pimpinan UMNO yang dibawa diseret ke mahkamah tidak lain tak bukan kerana beliau tidak mahu membawa UMNO secara lock, stock and barrel bersekungkul dengan PBM. Ini yang jelas. Jadi kalau begitu Syamudin kena jawab. Kalau tidak, pasal ini dengan anda sendiri, kalau betul itu anda sendiri please get out from UMNO. Orang nak bunuh kita pun masih lagi nak disantuni. Enough is enough. UMNO dah cukup bermasalah dengan pemimpin yang bagi saya, kalau saya cakap lebih bulan puasa ni, teruk dalam Malaysia Barat. No, bagi saya sekarang ni, Presiden UMNO bukan hanya sekadar berlapang dada, tapi mesti tegas. Jangan dilihat lembik. Saudara Zulkifli Abdul Hashim, hancur UMNO ni lah. Memanglah. Sebab mengizinkan orang begitu, lapang dada, jumpa orang ni. Orang boleh bercakap depan-depan macam-macam. Di belakang kita tak tahu. Ada masanya kita tunjuk kebaikan kita, tapi adalah baik. Buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Bukan sekali, buat banyak kali. Betul apa? Bagi saya lah. Itu. Sebab saya melihat tadi dalam saya membelik-belik laman web saya ni, saya terjumpa pada tanggal 20 Oktober. Tanggal 20-24 Oktober, penasihat UMNO, mantan Menteri Kewangan, yang berhormat oleh Tengku Razali, itu Oktober tahun lepas. Waktu Tan Sri Muhyiddin berbondong-bondong membawa ahli kabinet menghadap Agung di Kuantan Pahang, minta supaya diisytiharkan darurat. Masa itu, jangan lupa, saya harus mengeluarkan balik kerana ini bila sudah berapa lama dah kita dengan keadaan darurat dalam keadaan ini, masih lagi tidak ada kebaikan. Jadi bila saya lihat, dan 3-4 hari dulu satu forum anjuran Majlis Profesor Negara termasuk Dr. Jomo dan beberapa siri perbincangan yang dilakukan oleh institusi kewangan serta institusi pendidikan tertinggi, mereka semua bersetuju menyatakan bahawa tindakan secara teguh pergapah tanpa memikirkan sebarang kesan untuk mewujudkan suasana macam mana hari ini. Alasannya darurat COVID ini maka boleh melumpuhkan ekonomi. Jadi